Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh satu keluarga lah yang menyewa di sebuah rumah secara sementara selama 6 bulan. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak bercerita tentang satu fenomena misteri yang berlaku di sekitar Laut Salish yang terletak di antara perairan British Columbia di Kanada dan Washington, Amerika Syarikat. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Mimi untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada tahun 2004. Masa tu Mimi sekeluarga tinggal di Kedah, di Sungai Petani Kedah. Masa perkara ni berlaku, rumah Mimi, rumah tetap Mimi sekeluarga sedang direnovasi. Renovasi meja lah, renovasi besar-besaran. Proses renovasi itu dijangka mengambil masa sekitar 6 bulan untuk siap. Jadi Mimi sekeluarga kena carilah rumah sewa untuk bagi ruang pekerja ni buat renovasi dekat rumah dia tu. Mimi sekeluarga pun carilah, sibuklah cari rumah sewa. Pada satu hari ni, Mimi dan juga kawan dia pergilah meronda di satu taman. Sedang meronda tu, Mimi pun ternampak ada sebuah rumah yang ada diletakkan iklan rumah untuk disewa. Bila Mimi dah nampak iklan rumah untuk disewa tu, Mimi rasa seronok. Dia pun ajaklah kawan dia pergi tengok rumah tu, pergi lebih dekat lah. Tengok daripada luar, oh memang cantik rumah ni. Rumah tu ada balkoni yang luas dan berbumbung. Lepas tu Mimi pun balik ke rumah, bagi tahulah keluarga dia, bagi tahu dekat mak ayah dia. Dipendekkan cerita, seminggu lepas tu diorang pun pindah masuk ke rumah tu. Masa mula-mula pindah masuk tu, berkenalan lah dengan jiran sebelah ni. Nama jiran sebelah ni adalah Makcik Ani. Makcik Ani nampak seronok sangat bila Mimi sekeluarga pindah ke rumah tu. Keluarga Mimi terdiri daripada 4 orang. Mak ayah Mimi, Mimi dan juga adik lelaki dia, nama Mamat. Mimi pada masa tu baru berusia 15 tahun, tingkatan 3. Setiap malam Mimi akan study lah dalam bilik. Ayah Mimi pula selalu lepak dekat depan TV, baring depan TV. Biasanya Mimi akan lepak dekat luar kalau waktu malam, menonton TV bersama-sama dengan ayah dia. Tapi disebabkan tahun tu Mimi ada peperiksaan PMA, ayah Mimi tak bagi Mimi tengok TV. Disuruh study lah dalam bilik. Pada satu malam ni, macam biasalah, Mimi study dalam bilik dia. Mimi ni, kalau dia study, dia akan kunci pintu bilik, kunci daripada dalam. Sebab adik dia, si Mamat ni, selalu datang kacau dia kalau dia tak kunci pintu. Pada malam tu, Mimi study memang sangat khusyuk lah. Dia tak sedar masa berjalan. Sedar-sedar dah pukul 12 lebih. Dekat meja study Mimi ni ada cermin. Besar juga cermin tu. Ada sekali ni Mimi terkejut. Bila dia angkat muka dia pandang ke arah cermin, dia nampak ayah dia berdiri dekat belakang dia dengan muka yang sangat serius. Mata bulat memandang ke arah Mimi. Mimi terkejut pada masa tu. Dia ingat ayah dia marah. Dia pun pandang balik dekat buku, sambung study. Masa tu Mimi ingat yang tu memang ayah dia lah. Mimi langsung tak terfikir pasal pintu dia tu. Pintu dia terkunci daripada dalam. Macam mana ayah dia boleh masuk? Tak lama lepas tu, tiba-tiba Mimi rasa nak buang air. Dia nak pergi kencing. Mimi pun letak pensel dia. Dia pun tengok dekat cermin. Bila Mimi tengok dekat cermin, ayah dia dah tak ada dekat belakang. Tak apalah, mungkin ayah dah keluar. Mimi bangun, lepas tu buka pintu bilik. Bilik Mimi terletak berhadapan dengan ruang tamu. Jadi, kalau dia buka pintu bilik dia, terus nampak ruang tamu. Bila Mimi buka pintu bilik tu, nampak ayah dia. Ayah dia sedang duduk bersila menonton TV. Tapi yang peliknya, ayah dia pada masa tu duduk dalam keadaan yang sangat tegak, dengan mata yang luas terbuka. Dan pada masa tu, TV tu tak ada siaran pun. TV tu menyala, tapi tak ada siaran. Bila Mimi tengok keadaan ayah dia pelik macam tu, dia pun tegur ayah dia. Tapi bila Mimi tegur, ayah dia langsung tak bagi respon. Tak apalah, Mimi pun terus berjalan menuju ke arah tandas. Masa tu Mimi nampak mak dia keluar daripada bilik nak pergi ke tandas. Mimi pun tegur mak dia, "Mak,
Mak nak pergi tandas ke? Bagilah Mimi dulu. Mimi tak tahan sangat nak kencing ni. Mak Mimi pun bagilah Mimi guna tandas dulu. Bila dah selesai urusan dia, Mimi pun keluar balik. Masa tu Mimi cakap dekat mak dia, "Mak, ayah tu kenapa Pelik lah, dia duduk bersila tengok TV macam tu. TV tak ada siaran pun." Bila Mimi cakap macam tu, mak dia pandang ke arah Mimi dalam keadaan yang pelik. Mak Mimi pun cakap, "Kau ni mengigau ke apa? Ayah kau tak ada tengok TV pun malam ni. Lepas isyak tadi terus tidur, badan dia tak sihat. Dah berdengkur dalam bilik tu." Bila Mimi dengar mak dia cakap macam tu, bulu roma dia terus meremang. Kalau betul lah ayah dia dah tidur daripada tadi, lepas isyak tadi, siapa yang dia nampak berdiri dekat belakang dia dalam bilik tadi? Dan siapa yang Mimi nampak duduk dekat depan TV tadi? Mimi perlahan-lahan pergi dekat ruang tamu. Mimi tengok TV dah tertutup. Mimi beranikan diri. Mimi pun pergi ke arah TV. Mimi letak tangan dia dekat TV tu. Mimi rasa TV tu masih lagi panas, seolah-olah baru saja ditutup. Malam tu Mimi memang bermasalah nak tidur, sebab dia dah rasa takut. Gangguan seterusnya berlaku pada hari Minggu, pada hari cuti. Mak Mimi ni ada meniaga makanan. Jadi kebiasaannya pada waktu pagi, Mak Mimi akan kupas bawang dekat tengah-tengah rumah. Memang sibuklah daripada pagi sampai tengah hari. Mimi pula, kalau hari cuti, memang dia akan tolong mak dia. Pada satu pagi ni, hari cuti, macam biasalah, Mimi bantu mak dia kupas bawang di tengah-tengah rumah. Mimi ambil lah sebakul bawang, dia letak dekat depan dia. Sedang leka kupas bawang tu, tiba-tiba adik Mimi yang nama Mamat tu berlari dan langkah bakul yang berisi bawang tu. Masa tu Mimi ni memang marahlah adik dia. "Woi Mamat, tak nampak ke kakak tengah buat kerja ni?" Bila Mimi cakap macam tu, mak Mimi nampak macam terkejut. Masa tu mak Mimi pun bertanya, "Kau nampak Mamat ke tadi?" Mimi pun cakap, "Iyalah mak, Mamat berlari, dia langkah bakul bawang ni." Muka mak Mimi berubah pada masa tu. Mak Mimi pun cakap, "Kau tak ingat ke adik engkau mana ada dekat rumah hari ni? Dia ada sukan dekat sekolah." Bila Mimi dengar mak dia cakap macam tu, baru dia teringat memang adik dia tak ada di rumah pada masa tu. Mimi mula berdebar, sebab itu dah kali kedua dia terkena. Memang ada sesuatu dekat rumah tu, dan benda tu boleh merupa menjadi ayah dia, dan juga sekarang ni dah boleh merupa menjadi adik dia. Gangguan seterusnya berlaku apabila keluarga Mimi ni balik ke kampung. Kampung Mimi dekat Pahang. Masa tu dia orang balik kampung dekat Pahang tu sebab ada urusan kecemasan. Tak tahulah, mungkin ada orang sakit, mungkin ada orang meninggal ke apa. Tapi lamalah Mimi sekeluarga balik. Seminggu dia balik. Lepas dah habis seminggu tu, Mimi sekeluarga pun balik semula ke rumah tu. Tak lama lepas tu, nampaklah makcik jiran sebelah ni, Makcik Ani ni, datang ke rumah sambil memegang semangkuk lauk. Masa tu kebetulan Mimi dan juga mak dia masih lagi berada dekat luar rumah. Makcik Ani pun bercakaplah dengan mak Mimi, sebab nampak macam keluarga Mimi ni baru balik daripada berjalan. "Assalamualaikum. Daripada mana ni? Baru balik ke?" Mak Mimi pun bagi tahu Makcik Ani, "Kami baru sampai ni, balik ke Pahang seminggu. Ada urusan kecemasan." Masa tu tiba-tiba Makcik Ani ni, mangkuk yang dipegang tu yang berisi lauk tu tiba-tiba terlepas daripada tangan. Mangkuk tu jatuh dan pecah. Muka Makcik Ani berubah pada masa tu, nampak macam ketakutan. Mak Mimi pun tanyalah Makcik Ani ni, "Kenapa ni?" Makcik Ani bertanya sekali lagi kepada Mak Mimi, "Betul ke balik ke Pahang seminggu?" Mak Mimi pun jawablah, "Betul lah, kami balik ke Pahang selama seminggu." Masa tu Makcik Ani mula bercerita. Sebenarnya Makcik Ani ni, dia tak tahu pun Mimi sekeluarga ni tak ada dekat rumah sepanjang seminggu tu. Dia cakap macam tu sebab dia selalu nampak adik Mimi, si Mamat tu, berada di luar rumah. Sampai ke malam, Mamat ni berdiri dekat luar rumah. Makcik Ani rasa pelik juga. Dah kenapa Mamat ni tak masuk-masuk dalam rumah? Jadi ada satu hari tu, Makcik Ani pergilah dekat rumah Mimi ni, kat rumah sebelah ni. Dia ketuk pintu, panggil lah nama Mak Mimi. Tapi tak ada jawapan. Masa tu, Mamat masih lagi berdiri dekat luar rumah. Tanya Mamat pun, Mamat tak bercakap. Tapi pada masa tu, Makcik Ani boleh dengar dalam rumah tu ada bunyi orang berjalan. Bunyi orang berjalan, bunyi orang mandi. Disebabkan itulah Makcik Ani fikir memang Mimi sekeluarga ada dekat rumah tu sepanjang seminggu tu. Dan pada waktu malam, lampu di rumah Mimi ni memang menyala. Memang nampak macam ada orang dekat dalam tu. Dan kadang-kadang Makcik Ani cakap dia nampak ayah ni keluar pergi ke belakang rumah, jenguk reban ayam. Tapi bila Makcik Ani tegur,
Dia tak balas pun, dia senyap aja. Ayah Mimi terus berjalan masuk ke dalam rumah. Tak kata apa-apa. Bila keluarga Mimi dah tahu pasal perkara tu, diorang pun berusahalah. Panggil lah orang-orang dekat taman tu dan buatlah doa selamat. Buat doa selamat dan bacaan Yasin. Lepas tu barulah rumah tu jadi okey. Dah tak ada gangguan apa-apa. Selamatlah diorang tinggal dekat situ selama 6 bulan. Masa Mimi sekeluarga dah nak pindah keluar daripada rumah tu, Makcik Ani ni adalah bercerita kepada Mak Mimi. Makcik Ani ceritalah, sebenarnya sebelum Mimi sekeluarga pindah masuk ke rumah tu dah lama kosong, lebih kurang 8 tahun. Adalah beberapa orang yang cuba sewa rumah tu, tapi biasanya memang tak sampai sebulan. Keluarga Mimi lah yang paling lama menyewa dekat situ. Dan Makcik Ani ni bagi tahu, memang dia sangat-sangat berharap, menunggu-nunggu supaya adalah orang yang boleh huni rumah tu. Sebab kalau tak ada orang, kalau rumah tu kosong, memang Makcik Ani ni akan diganggu. Dia selalu dengar macam-macam bunyi daripada rumah tu. Bunyi orang menyanyi, bunyi orang mandi, bunyi orang bergaduh, bunyi orang kemas rumah. Sedangkan Makcik Ani tahu rumah tu kosong, tak ada penghuni. Tapi Alhamdulillah, tak lama selepas Mimi sekeluarga pindah keluar daripada rumah tu, tuan rumah yang sebenar pindah masuk ke dalam rumah tu. Tuan rumah tu adalah seorang tentera yang berkhidmat di Terengganu. Tak tahulah, mungkin dia dah bersara ke apa kan. Pindah masuk semula ke rumah dia. Walaupun sepanjang tinggal dekat rumah sewa tu banyak gangguan, Mimi tetap rasa bersyukur. Sebab benda-benda ni, dia tak pernah tunjukkan muka yang buruk lah kepada Mimi. Benda tu sekadar merupa ayah dia dan juga adik dia saja. Kalau benda tu tunjukkan muka yang buruk, tak tahulah apa yang berlaku kepada Mimi. Itulah kisah yang berlaku kepada Mimi sekeluarga semasa diorang tinggal di sebuah rumah sewa di Sungai Petani Kedah pada tahun 2004. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang satu fenomena yang aneh yang berlaku di Laut Salish yang terletak di antara perairan British Columbia di Kanada dan Washington, Amerika Syarikat. Di sepanjang Laut Salish ni terbentang beberapa pulau dan juga pantai yang sangat cantik. Tapi di sebalik keindahan perairan ni, ada satu fenomena yang misteri yang masih lagi belum dapat dirungkaikan. Ada banyak laporan yang menyatakan ramai orang awam yang terjumpa kasut. Kasut, dan dekat dalam kasut tu ada kaki. Banyak orang jumpa di kawasan tu. Kalau kumpul semua kes, dah banyak, dah berpuluh-puluh kes orang jumpa kaki di kawasan tu. Bahagian kaki saja orang jumpa. Orang tak jumpa mayat ke tak jumpa apa dekat situ, jumpa kaki saja. Ada kaki perempuan dan ada kaki lelaki. Penemuan kaki pertama adalah pada 20 Ogos tahun 2007. Yang jumpa kaki tu adalah seorang pelancong daripada Washington. Dia jumpa kaki tu semasa dia sedang bersia-sia, berjalan-jalan di sebuah pulau di Laut Salish. Nama pulau tu adalah Pulau Jedediah. Masa mula-mula dia nampak tu, dia ingatkan kasut biasalah, terapung dekat air. Dia pun ambil lah kasut tu. Tapi bila dia tengok, dia terkejut. Dekat dalam kasut tu ada rangka kaki manusia. Bila dah nampak ada rangka kaki manusia tu dalam kasut tu, dia pun buatlah laporan polis. Pihak berkuasa pun buatlah pemeriksaan. Bila dah buat pemeriksaan, diorang dapati kaki kanan tu adalah milik seorang lelaki dengan saiz 12. Manakala kasut tu pula adalah sejenis kasut sukan yang dihasilkan pada tahun 2003. Dan diorang dapati kasut sukan tu hanya dijual di negara India. Masa tu pihak berkuasa cuma boleh buat andaian saja. Mungkin kaki tu adalah milik orang yang membunuh diri di kawasan tu. Semenjak kes pertama tu, ada banyak lagi kes-kes yang sama berlaku. Ada berpuluh-puluh penemuan kasut yang berisi kaki manusia di kawasan Laut Salish tu. Antaranya adalah penemuan kasut berjenama Reebok saiz 12 yang turut mengandungi kaki manusia. Ditemui terdampar di Pulau Gradiola di Laut Salish. Kasut Reebok yang berisi kaki manusia tu dijumpai oleh sepasang suami isteri pada 26 Ogos tahun 2007. Itu adalah penemuan kedua. Penemuan ketiga berlaku pada 8 Februari tahun 2008. Kaki ketiga ni adalah kaki kanan, memakai kasut yang berjenama Nike saiz 11. Dijumpai di Pulau Valdez. Kasut jenis Nike yang kaki tu pakai dijual di Kanada dan juga Amerika Syarikat. Hasil pengecaman mendapati kaki itu adalah milik seorang lelaki yang bernama Sure. Sure ni dilaporkan hilang 4 tahun yang lepas, semasa dia berusia 21 tahun. Hasil siasatan menunjukkan kematian Sure ni tak ada unsur-unsur yang mencurigakan.
Boleh jadi suri ni sama ada mengalami kecelakaan ataupun dia bunuh diri. Kemudian pada bulan Jun tahun yang sama, kaki kiri suri pula ditemui. Tapi di pulau yang lain. Kali ni ditemui di Pulau West Ham. Ada banyak lagi lah kes-kes penemuan kaki ni. Ada satu kes ni, orang jumpa kaki. Kaki tu memakai kasut bernama New Balance, keluaran tahun 1999. Kaki yang berada dalam kasut tu lengkap memakai stokin. Tak pastilah orang jumpa kaki ni pada tahun berapa, mungkin pada tahun 2008 lah. Tapi proses nak buat pengecaman tu sangat lama. Pada tahun 2011, barulah orang dapat tahu kaki tu adalah kaki siapa. Pemilik kaki yang memakai kasut sukan berwarna biru tu, bernama New Balance tu, adalah milik seorang wanita. Wanita tu didapati telah membunuh diri pada bulan April tahun 2004 dengan cara terjun daripada jambatan. Penemuan kaki-kaki misteri ni tak terhenti dekat situ. Ada banyak lagi kes-kes penemuan kaki-kaki ni. Pihak berkuasa tempatan sendiri tak mampu nak jelaskan apakah sebenarnya yang dah berlaku di kawasan tu. Kenapa ada banyak sangat penemuan kaki-kaki ni? Diorang semua cuma boleh buat teori sendirilah, orang ramai dan juga pihak berkuasa. Ada yang cakap pemilik kepada kaki-kaki ni semua datang daripada mangsa kecelakaan bot ataupun pesawat yang terhempas di kawasan Laut Selis tu. Dan ada juga yang berpendapat kaki-kaki ni semua datang daripada mangsa-mangsa tsunami yang berlaku pada 26 Disember tahun 2004. Macam mana sekalipun, kenyataan tu semua adalah sekadar teori. Jawapan sebenar kepada penemuan kaki-kaki ni semua masih lagi menjadi misteri sampailah sekarang. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.